أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kita malam ini berada pada malam yang ke-26 Ramadan. Alhamdulillah, berbanyak-banyak kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah kerana masih lagi memberikan sisa kehidupan kepada kita, memanjangkan usia dan umur kita, dan diberikan kepada kita nikmat di dalam bulan Ramadan untuk melakukan ibadah kepadanya, dan seterusnya memberikan kekuatan dan daya upaya kita melaksanakan bentuk-bentuk ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya ingin kongsi dan tekankan bersama tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini ialah berkaitan dengan ayat yang kelima di dalam suratul Fatihah. Kita seringkali setiap hari membaca surah Ummul Kitab Al-Fatihah. Ayat yang kelima yang selalu kita baca ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini sebenarnya adalah merupakan intisari ataupun ayat yang paling penting di dalam surah Al-Fatihah. Apa makna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, kami mengabdi, kami menghambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta dan memohon pertolongan. Baik, kalau kita melihat kepada frasa yang pertama, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah wahai Allah kami beribadah, kami menyembah ataupun kami memperhambakan diri. Apakah tafsiran bagi ayat ini? Ulama-ulama tafsir menyebut, sebahagiannya mengatakan tafsir bagi ayat ini ada di dalam surah yang ke-39, iaitu surah Az-Zumar, merujuk ayat yang kedua. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, kepadamu wahai Muhammad dengan sebenarnya, dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka hanya kepada Allah sahajalah kamu menyembah, mukhlishan, dengan tulus ikhlas, lahuddin, dalam konteks beribadah ataupun dalam konteks penyembahan. Jadi yang ditekankan di sini ialah konteks ikhlas. Apa makna ikhlas? Secara bahasa, ikhlas ialah sesuatu yang original, sesuatu yang asli, sesuatu yang tulen.
yang tidak bercampur dengan unsur dengan sesuatu yang lain. Jadi salah satu daripada dua syarat utama untuk ibadah, untuk amalan ataupun ritual kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat yang paling utama ialah mengikhlaskan diri kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampuri dengan unsur-unsur yang lain. Baik, bila kita sebut tentang persoalan ikhlas yang pertama, kita ambil konteks yang paling mudah, iaitu salah satu ibadah yang utama bagi orang Islam, iaitu ibadah solat. Bila kata kita sebut ibadah solat, dalam kes ini kita tengok ramai yang datang bersolat di masjid, sama ada solat yang wajib iaitu 5 waktu, ataupun solat sunat seperti di bulan Ramadan solat tarawih. Dengan bahasa yang mudah, tidak ada sesiapa pun yang menyuruh kita untuk datang ke masjid, dan tidak ada sesiapa pun yang menyuruh kita untuk bersolat. Jangan silap fahami ayat yang saya tuturkan ini. Umum kita meletakkan setiap ibadah yang diperintahkan dalam agama, dia adalah arahan, dia adalah perintah daripada Allah. Pasal apa kita semayang? Allah arah, Allah suruh, Allah perintah. Pasal apa kita duk puasa ni? Allah suruh, Allah arah, Allah perintah. Cuma maksud yang saya tuturkan tadi ialah secara adat kebiasaan kita bermuamalah, kita datang solat di masjid ni tak ada siapa suruh, bermaksud kalau saya tanya seseorang, pasal apa abang mari semayang malam ni, dia tak akan jawab sebab tu imam suruh saya mai. Tu maksud dia, bukan tu imam yang suruh. Kalau saya tanya abang ni, pasal apa abang mai? Jiran saya duk beletek kat saya, suruh saya mari masjid. Tu maksud saya. Jadi tuan-tuan datang kerana apa? Keikhlasan dan kerelaan hati tuan-tuan sendiri, tanpa menerima arahan dan suruhan daripada sesiapa konteks keduniaan kita. Hak atas tu kita tak takwil dah. Pasal apa kita solat? Allah yang suruh. Pasal apa kita puasa? Allah yang suruh. Jadi salah satu daripada merelakan diri untuk hadir solat, hadir berjemaah bersama-sama, seolah-olah anda sedang menghadirkan keikhlasan di dalam beribadah. Cuma yang menjadi isu ialah apabila kita menisbahkan benda dan perkara yang sama dengan orang-orang lain, yang saya nisbahkan non-Muslim. Orang-orang di luar agama Islam, sama seperti orang Yahudi sebagai contoh, mereka juga melakukan benda yang sama. Orang Yahudi mereka akan pergi atau mendatangi sinagog, rumah ibadat mereka untuk beribadah. Orang Kristian akan pergi dan mendatangi gereja untuk beribadah. Orang Hindu akan pergi dan mendatangi kuil untuk beribadah. Orang-orang Cina pergi dan mendatangi tokong-tokong mereka untuk beribadah. Jadi mereka dalam konteks ini sama seperti kita. Mereka tidak disuruh oleh sesiapa, tetapi mereka merelakan diri mereka, mengikhlaskan diri mereka mendatangi rumah ibadat tersebut semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan mengikut kepercayaan dan keyakinan mereka. Sama. Dari sudut yang kedua, mereka juga mengikhlaskan diri mereka selepas beribadah. Bila kita sebut iyyaka na'budu, dirangkumkan dengan wa iyyaka nasta'in, meminta dan memohon pertolongan. Biasanya ibadah-ibadah yang tegar dan asas ini akan berakhir dengan permintaan dan permohonan daripada pemeluk-pemeluk agama tertentu untuk bermohon kepada Tuhan yang mereka percaya dan yakini. Kalau kita orang Islam,
Kalau kita tengok keikhlasan, ada sampai berdoa yang menitiskan air mata, mungkin nak menzahirkan keikhlasan mereka dalam berdoa. Dan dalam isu ini, nisbah yang sama juga dilakukan oleh penganut dan pemeluk agama lain. Mereka juga ikhlas berdoa kepada Tuhan yang mereka percaya. Mungkin di depan patung-patung yang mereka percaya, yang mereka sembah, yang mereka simboliskan, menangis ikhlas. Tetapi persoalannya, walaupun sama-sama mengikhlaskan diri, merelakan diri, mendatangi ataupun pergi ke rumah ibadah, ataupun sama dalam konteks ikhlas berdoa, memohon sambil menangis, kita perlu tagging satu benda dan letak di atas. Dalam banyak-banyak keikhlasan yang ditunjukkan dan dipamerkan ini, agak-agak ikhlas mana yang akan dan bakal diterima oleh Allah? Faham? Agak-agak hak ni pun ikhlas, hak ni pun ikhlas, hak ni pun minta, hak ni pun doa, hak ni pun menangis, hak mana yang bakal dan akan diterima oleh Allah? Maka inilah dalam agama dan syariat mengajarkan dia datang syarat yang kedua untuk memenuhi amal itu soleh diterima di sisi Allah. Nombor satu, jelas kena ikhlas. Yang kedua ialah apa jua bentuk ibadah, amalan atau ritual semestinya 100%, 100% bertepatan dengan apa yang diajar, apa yang ditunjuk, apa yang dipraktikalkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada yang melibatkan niat, sama ada yang melibatkan perkataan, melibatkan lafaz-lafaz tertentu, melibatkan perbuatan-perbuatan dan pergerakan, semuanya kena 100% berpandukan apa yang diajar, ditunjuk dan dipraktikalkan oleh Rasulullah. Sekiranya kedua syarat ini dipenuhi, ikhlas dan mengikut petunjuk Nabi dalam soal beribadah, maka ini barulah dikatakan sebagai amal yang baik, amal yang soleh yang diterima oleh Allah. Jadi di luar sana, jangan sesekali sekadar kita kata aku mendengar atau berpada setakat mengatakan yang pertama, aku lakukan benda ni, aku buat benda ni, aku buat amal tu, memang dah ikhlas kepada Allah. Tidak masih mencukupi sekiranya dia melanggari atau tidak sama seperti apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua berkaitan dengan iyyaka na'budu. Kalau kita tengok kepada perkataan-perkataan ini, Allah mendahulukan kalimah iyyaka berbanding na'budu. Iyyaka hanya kepada engkau wahai Allah, dan kemudian na'budu kami menyembah, kami beribadah. Dalam bahasa Arab, kalau kita terbalikkan kalimah ni, dia tetap tidak mempunyai apa-apa kesalahan. Contoh kalau kita baca secara biasalah, bukan dalam konteks ibadah, na'budu iyyaka, kami menyembah, kami beribadah hanya semata-mata kepadamu wahai Allah. Dalam konteks tata bahasa kita, bahasa Melayu, dia tidak memunculkan apa-apa perbezaan. Hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah, kami menyembah hanya kepadamu wahai Allah, tak ada beza. Tapi dalam tata bahasa, bahasa Arab, bila iyyaka duduk di hadapan, inilah yang menjadikan ayat atau pernyataan tersebut eksklusif. Kerana penyebutan iyyaka pada permulaan nak memberikan penekanan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, supaya di dalam konteks beribadah, di dalam konteks kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampuri dengan unsur-unsur lain. Lebih-lebih lagi unsur-unsur yang berbaur kesyirikan kepada Allah. Tidak kiralah sama ada syirik yang berbentuk zahir ataupun syirik yang berbentuk batin, yang kita belajar dalam istilah ilmu akidah, syirik jali ataupun syirik khafi. Baik,
Ada yang special di dalam ayat ini. Apa yang special? Kalau kita melihat kepada 3 ayat ataupun 4 ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sebelum datang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 4 sebelum ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara mengenai dirinya, mengenai zatnya. Allah berbicara siapakah dia yang sebenarnya. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang menjadi pemelihara kepada keseluruhan alam semesta ni, pemelihara kepada semua makhluk-makhluknya. Dan dia juga menceritakan sifat-sifatnya, sama ada dari sudut sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Dan dia juga menceritakan tentang dirinya di akhirat kelak, yang akan bertindak sebagai penguasa hari akhirat, penghakim hari akhirat, yang akan mengadili kita semua. Jadi dalam konteks ini kita faham bahawa bentuk ayat kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam istilah ilmu tafsir mengandungi iltifat. Apa maksud iltifat? Iltifat ialah perubahan pada penceritaan. Dalam 4 ayat yang pertama, dia hanya ada 2 benda. Pertama, khatib. Apa dia khatib? Penutur, pembicara. Dalam konteks ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan firman dan wahyu ini. Cuma dalam konteks penceritaan tu, siapa yang sedang dibicarakan oleh Allah? Dirinya sendiri. Siapa yang sedang Allah bicarakan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah membicarakan tentang siapa? Diri dia sendiri. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah membicarakan tentang siapa? Dirinya sendiri. Maliki yaumiddin. Allah bicara tentang siapa? Dirinya sendiri. Sekarang konteks ayat ni berubah. Ni disebut dengan istilah iltifat. Bila sudah ada yang ketiga yang disebut ghaib. Siapa ghaib di sini? Na'budu wa nasta'in. Siapa? Kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimasukkan sebagai unsur ketiga. Dan yang kedua, dia jadi mukhatab. Yang kedua, lawan bagi bicara. Lawan bagi bicara di sini tempat manusia beribadah, tempat manusia minta dan memohon pertolongan. Yang satu, kekal Allah sebagai khatib, kekal Allah sebagai penutur kepada kisah ini. Nak bagi faham secara mudah, konteks iltifat ni macam ni. Baik, suasana sebenar yang berlaku, kita kata kes pada malam ini. Malam ini saya tak berkuliah, malam ini saya tak berceramah. Tapi bayangkan malam ini kita hanya adakan sesi dialog. Saya berdialog, saya bercakap-cakap dengan tuan-tuan. Habis satu tempoh masa tertentu, saya buka sesi soal jawab. Tuan-tuan tanya, saya jawab. Tuan-tuan tanya, saya jawab. Tu suasana sebenar yang berlaku dalam peristiwa. Keesokan harinya, saya menceritakan kejadian semalam. Semalam tu sebenarnya konteks malam ni lah kepada seorang individu lain. Siapa contoh? Mukhtar lah kita kata. Saya bersembang dengan Mukhtar. Jadi bila saya bersembang dengan Mukhtar, saya menceritakan situasi, condition dan keadaan semalam. Jadi di sisi Mukhtar yang tidak hadir dalam majlis kita, konteks malam ni tu dianggap ghaib. Sebab Mukhtar wujud ke tak wujud dalam majlis kita pada malam ni? Dia tak ada. Tapi esok saya sembangan dia tu, orang hak saya sebut ada dalam majlis tu diistilahkan ghaib di sisi Mukhtar, kerana Mukhtar tak ada sekali dalam majlis. Tapi walaupun Mukhtar tak ada dalam majlis, orang-orang hak disifatkan sebagai ghaib yang saya sebut tu mungkin Mukhtar kenal. Siapa ada semalam? Pak Din. Mukhtar, oh kenal Pak Din. Pak Yusuf, oh kenal Pak Yusuf. Mungkin individu hak duduk dalam majlis
dikenali oleh mukhtar, cuma dianggap gaib kerana mukhtar sendiri itu tak ada dalam majlis semalam. Siapa lagi lawan bicara bagi orang-orang semalam? Saya sendiri. Hakikatnya siapa yang cerita? Saya duk cerita pada mukhtar keesokan hari, tapi kisah saya ada juga tak semalam. Sebagai apa? Sebagai pemotivasi ke, sebagai ustaz ke, yang buka sesi dialog, yang buka suruh orang tanya saya jawab, orang tanya saya jawab. Hakikatnya saya pun duduk dalam tu sebagai konteks yang kedua. Tapi hak sebenarnya siapa duk cerita kat mukhtar ni? Ni hak realiti saya sendiri. Boleh faham tak? Baik, kenapa datang ayat seperti ni walaupun banyak menerima komen-komen dan komentar daripada non-muslim berkaitan ayat seperti ni? Bukan konteks ayat tu, teks ayat. Kerana mereka menganggap bahawa ayat Al-Quran ni tidak konsisten. Oh, sekejap cerita lagu ni, sekejap dia mari style lagu ni, sekejap dia mari tata bahasa lagu ni. Jadi mereka memberi komen bahawa ayat-ayat Quran ni tidak konsisten dalam menceritakan satu benda atau perkara. Ni yang mereka tak fahami tentang balaghah, tentang style tata bahasa yang diutarakan oleh Al-Quran. Kadang-kadang seperti ayat yang pertama, dia datang dalam bentuk penceritaan secara straightforward. Kadang-kadang Quran datang dalam bentuk dialog antara seseorang dengan seseorang, mungkin antara individu dengan kelompok yang lebih besar. Ini sebenarnya untuk mendatangkan feel, penekanan perasaan kepada emosi. Sebagai seorang pembaca, kita akan lebih dapat sesuatu. Contoh, kita kata, kalaulah saya buat ayat penerangan secara straightforward. Pada suatu hari Ali bertemu dengan Abu. Ali menyatakan kepada Abu bahawa dia pernah mendendami seseorang dan dia berjanji dia akan membunuh orang yang dia dendami itu. Ayat straightforward. Tuan-tuan boleh faham ayat tersebut? Boleh. Tapi berbeza kalau kita datangkan benda yang sama, kisah yang sama dalam bentuk dialog. Ali berkata, sesungguhnya tahukah kamu, sepanjang hidup aku pernah mendendami seseorang. Abu pula, siapakah yang dimaksudkan oleh Tuan hamba? Contoh, kita buat ayat dialog. Lagu mana hak boleh bagi feel dan pengesanan kepada kita? Hak straightforward tadi ke ayat yang mengandungi dialog? Hak dialog akan mendatangkan feel. Sebab tu Quran datang dalam pelbagai bentuk, dan kita tidak pernah menafikan style straightforward ada kekuatan tersendiri, style dialog pun ada kekuatan tersendiri. Cuma feeling dia akan lebih bila Al-Quran banyak menuturkan tentang kisah Nabi-Nabi dan Rasul sebagai contoh. Di mana feel tuan-tuan akan dapat sekiranya Allah menceritakan Musa dan Fir'aun dalam bentuk straightforward. Cuba kita tukar. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Lantas keduanya pergi menemui Fir'aun dan berdakwah Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Habis. Feel dia kita tak akan dapat kecuali Allah datangkan dalam bentuk dialog. Apa yang keluar daripada mulut Nabi Musa, apa bangkangan daripada Fir'aun, apa dakwah daripada Nabi Musa, apa penolakan daripada Fir'aun, feel dia kita akan dapat lebih. Sebab itu kisah-kisah yang difilmkan lebih mendatangkan feel dan emosi, sebab konteks dalam cerita dalam filem ialah dialog. Cuba kita buat satu filem tak ada dialog, kita bubuh gambar-gambar, seorang bercakap sebagai naratif latar belakang. Menarik tak? Orang tak apa nak tengoklah cerita lagu tu. Hak sebab dialog itulah menyebabkan mari feel, mari emosi. Sedih aku cerita ni, sebab bapak dia cakap macam tu kat anak dia. Tak tergamak kalau aku sebagai datang dah feel tu. Tu contoh semata-mata. Baik, yang kedua ialah apabila kita sebut tentang iyyaka na'budu tadi, sebelum kita nak menyembah Allah, lihat kepada konteks 4 ayat sebelum tu. Terlebih dahulu sebelum menyembah, Allah memperkenalkan apa? Diri dia. Allah memperkenalkan sifat-sifat dia. Dalam konteks ni, nak beribadah, poin nombor 1, kena ada ilmu tentang Allah. Kena ada ilmu. Siapa itu Allah, apa itu sifat-sifat dia, apa nama-nama dia, apa perbuatan-perbuatan dia, bagi kita kenal dulu.
sebelum kita menyembah Allah. Kita tak mau kita menyembah Allah dalam keadaan kita was-was, dalam keadaan kita ragu-ragu, dalam keadaan kita tak tahu dan tak faham Tuhan apa yang sedang kita sembah, Tuhan apa yang sedang kita mengabdi, Tuhan apa yang sedang kita menghambakan diri, kerana ketiadaan ilmu tentangnya. Tapi untuk menafikan dan menolak hal tersebut, 4 ayat awal sudah diberitakan oleh Allah. Dia cerita, dia ajak, dia tunjuk siapa diri dia. Jadi cari dulu pengenalan tentang Allah, belajar tentang Allah, ilmu tentang Allah sebelum kita menyembah, beribadat dan menghambakan diri kepadanya. Ringkas-ringkas sebab kita nak sembahyang witir. Seterusnya, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ni konteks yang kedua. Baik, dalam ayat ni ditekankan sekali lagi wa iyyaka, pengulangan. Ni diberikan penekanan. Boleh saja ayat datang iyyaka na'budun wa nasta'in. Bahasa Melayu pun tak jadi salah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan minta tolong. Tak jadi salah pun. Tapi kenapa? Kerana takut orang-orang menganggap bila tidak ada penekanan iyyaka buat kali yang kedua, contoh macam tadi iyyaka na'budu wa nasta'in, takut orang menganggap na'budu itu lebih penting daripada nasta'in, kerana nasta'in disebutkan dalam konteks selepasnya yang kedua. Tapi iyyaka kali kedua penekanan nak bagi tahu kedua-dua elemen ini penting. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah sahajalah kita minta dan mohon pertolongan, bukan kepada benda-benda lain, terutama yang melibatkan seperti yang kita sebutkan di awal, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa kita perlu memohon kepada Allah? Setidak-tidaknya sekurang-kurangnya atas 2 perkara. Pertama ialah biasa kita nak memohon kepada Allah sesuatu yang kita kehendaki dalam hidup secara umum. Kalau lelaki kita nakkan pasangan namanya isteri, kalau perempuan kita nakkan pasangan namanya suami, kita nak anak-anak, kita nak kesihatan, kita nak kekayaan, kita nak ketenangan, macam-macam hak benda yang kita katakan umum yang Allah nak, yang dia nak dalam kehidupan dia. Yang kedua ialah benda yang tidak memang dia memerlukan pertolongan daripada Allah. Contoh, dia nak secara umum tadi kesihatan, tapi kadang-kadang Allah ubah hidup dia, hak elok-elok tu jadi sakit. Waktu dia sakit inilah dia amat memerlukan pertolongan Allah, minta doa, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah sihatkan aku. Dan umum kembali kita nak kekayaan. Kadang-kadang Allah tukar hidup kita rugi, Allah tukar hidup kita bankrupt, Allah tukar hidup kita bank isytihar muflis. Macam inilah kita doa kepada Allah, keluarkanlah aku daripada kerugian ni, keluarkanlah aku daripada bank isytihar muflis, daripada bank isytihar rugi dan sebagainya. Kalau kita tenang, datang serabut. Kita perlukan kepada Allah untuk mengeluarkan kita daripada serabut, daripada stres, daripada tekanan dan sebagainya. Sekurang-kurang tu 2 konteks kita berdoa dan bermohon kepada Allah. Tetapi di sini yang menariknya ialah Allah hanya menyebutkan zatnya lah yang menjadi tumpuan minta dan mohon pertolongan, tapi tak disebutkan pertolongan apa yang diminta dan dipohon. Biasanya kalau kita bertemu dengan manusia, kita nak minta tolong, kita akan sebut secara spesifik pertolongan apa yang kita nak. Aku nak minta tolong kat hang ni. Nak minta tolong apa? Aku tak ada duit ni, boleh bagi duit sikit, berhutang. Spesifik kita sebut benda apa yang kita nak minta orang tu tolong. Bang, boleh berhenti sekejap tak? Saya tengok dalam kereta abang ni ada 6 orang. Pasal apa 6 orang? Kereta saya rosak di jalan, boleh tolong tolak tak? Spesifik kita sebut minta pertolongan apa hak kita nak. Tapi di sini wa iyyaka nasta'in, Allah lah tempat kami memohon pertolongan. Tapi bentuk pertolongan apa? Ulama-ulama tafsir menyebut, pertama ialah kenapa tidak disebutkan
Kerana kalau tak sebut pun, Allah dah memang bersifat maha mengetahui apa saja lintasan hati dan kehendak. Tak ada hang doa lagi dia tahu dah sebenarnya hang nak doa apa. Tak ada hang doa lagi dia tahu dah hang nak minta apa. Tak ada hang doa lagi dia tahu dah hang terlintas nak memohon apa dekat dia. Yang kedua, terkait dengan dua benda yang saya sebut tadi. Kalau nak Al-Quran ceritakan satu persatu, Quran hak terbaik ni akan jadi terbaik mana? Kalau nak senaraikan permohonan hak manusia nak doa, Allah sebut aku ni tempat berdoa saja. Dalam Quran kita nak sebut, kalau kamu nak sihat berdoa, kalau kamu nak ni berdoa, kalau kamu nak ni berdoa. Nak memenuhi semua permintaan tu, kalau nak isi sekali, abang nak minta cara dia, abang nak minta cara dia, abang nak minta cara dia. Jadi kita umumkan di sini, mintalah apa saja daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, ini adalah dia punya kelebihan, dia punya fadilat. Sebenarnya dalam konteks nak budu tu untuk menafikan apa? Nak budu ialah untuk menafikan riya, menunjuk-nunjuk. Manakala nasta'in untuk menafikan kibr, besar diri, bangga diri. Baik, kalau kita melihat memang betul, sebab pada konteks nak budu menekankan kepada keikhlasan, dan kita nak buang bentuk-bentuk riak. Apa riak? Menunjuk-nunjuk, mempamerkan sesuatu. Contoh dalam ibadah, itu hak kita nak buang. Kita boleh lihat dalam realiti, walaupun kita sedang buat ibadah, kadang-kadang bentuk perlakuan kita sebenarnya nak menunjuk-nunjuk dan membanggakan ibadah tersebut di hadapan orang lain. Kita ambil solat, kadang-kadang orang tangkap gambar, malam ni aku solat di Masjidil Haram Mekah. Tujuan apa? Dia bubuh dalam medsos. Nak tunjuk, nak banggakan dengan kawan-kawan. Mungkin dia malam ni semayang belakang Imam Syuraim ke Imam Sudis ke, kita belakang semayang Imam Kampung saja. Ataupun dalam konteks zakat, konteks bersedekah, bubuh besar-besar tulis 30,000, aku malam ni sedekah, tengok ni besar. Pi haji, pi umrah sambil tawaf. Ni hang hampa tahu apa ni, aku duk tawaf ni, pusingan keempat dah ni, tunjuk dalam ni. Contoh, benda-benda tu boleh berlaku ke tak tuan-tuan? Boleh berlaku. Kita bukan bicarakan hak ikhlas ni. Hak ikhlas solat, go on. Hak ikhlas tawaf, go on. Hak ikhlas zakat sedekah, go on. Cuma kita nak bicarakan benda-benda ni boleh berlaku. Orang yang nak mempromosi, nak menunjuk dan nak membangga-banggakan ibadah dia kepada orang lain. Tapi tuan-tuan perhati tak? Bulan Ramadan, bulan puasa sebenarnya mengajar kita kepada tulus dan ikhlas ni. Sebab jarang orang nak promosi dan nak provoke orang lain bahawa dia sedang beribadah puasa. Nah, jumpa dah orang buat muka bodoh. Lihat, aku sedang berpuasa hari ni. Bayar orang nak tag benda-benda macam tu. Sebab dia tahu dia puasa, orang lain pun puasa. Tapi kalau semayang, orang lain mungkin semayang masjid biasa, dia semayang Masjidil Haram. Orang lain semayang masjid biasa, dia boleh semayang Masjid Madinah dan sebagainya. Kalau pi haji, dia boleh tunjuk pi haji. Orang ni tak boleh pi haji, tapi puasa tidak. Dan kalau kita lihat konteks berpuasa sekalipun, inilah yang paling tulus, paling ikhlas. Contoh, kalaulah kita jumpa seseorang dekat traffic light, lampu merah, naik motor, tung 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 tung. Tuan-tuan, mustahil atau tidak orang tu sedang bersolat sekarang. Tengok orang duduk atas motor, tunggu lampu merah jadi hijau. Dia duduk semayang ke tu? Sama sekali kita tak akan kata dia sedang solat. Dia sedang bayar zakat ke tu? Tak. Dia sedang haji umrah ke tu? Tak. Tapi kalau kita kata mungkinkah dia sedang berpuasa? Tak mustahil hak ni. Mungkin teh tu dia sedang berpuasa. Tengok orang ni, Elliot Wasi meleleh. Mungkinkah nak kata dia sedang semayang waktu tu? Tak. Dia sedang zakat? Tak. Dia sedang haji umrah? Tapi mungkinkah mustahil nak kata dia sedang puasa?
tak mustahil dia sedang berpuasa. Satu-satunya ibadah yang mengajar kepada kita tentang ketulusan dan keikhlasan. Dan kita pun tak rasa nak bangga tentang ibadah tu sebab semua orang lain buat. Berbanding dengan ibadah lain yang boleh dipromosikan dan dibanggakan oleh orang lain. Ingat. Yang kedua ialah apa? Nasta'in, untuk menafikan sifat kibir, besar diri, bangga diri. Kerana hanya kepada Allah kita minta tolong. Baik, siapa yang nak bangga diri kalau dia fahami betul-betul? Kalau katakanlah dia paling kaya, adakah dia tidak perlu lagi berdoa kepada Allah kerana dia paling kaya? Dia kena berdoa macam orang miskin berdoa. Kalau dia kata dia paling kuat, adakah dia tidak perlu lagi berdoa kepada Allah kerana paling kuat? Tidak. Dia juga perlu berdoa sama seperti orang yang paling lemah sekalipun. Kalau dia kata dia yang paling alim, tidakkah lagi dia perlu berdoa kepada Allah? Perlu. Sama seperti yang paling jahil sekalipun perlu berdoa kepada Allah. Kerana sifat di atas tadi yang dia punyai kelebihan berbanding orang lain tu, sifat dia tidak mutlak, tidak kekal selamanya. Tidak sama seperti Allah. Allah kalau dia maha mengetahui, tidak ada perubahan pada zat dia dan sifat dia. Dia akan terus kekal maha mengetahui. Dia akan terus kekal maha kaya. Dia akan terus kekal maha melihat. Dia akan terus kekal maha mendengar. Tapi hak paling kaya di kalangan kita satu masa boleh down ke tak? Boleh down. Sebab tu dia masih lagi memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak paling kuat tadi mungkin tak boleh jadi yang paling lemah. Mungkin. Sebab tu dia masih perlu berdoa kepada Allah. Hak paling alim tadi mungkin satu masa dia yang paling jahil, tak mustahil. Sebab tu dia masih memerlukan permohonan dan permintaan kepada Allah. Jadi nak menafikan apa di sini? Menafikan bangga diri di atas kelebihan yang Allah bagi. Tinggi manapun, atas manapun, kamu tetap perlu bermohon dan minta kepada Allah. Kerana apa jua kelebihan yang kamu ada datang daripada Allah. Supaya kita fikir, janganlah kekayaan, kehebatan, kealiman datang daripada usaha kita. Ni kita nak nafi ni. Sebab ramai dalam masyarakat kita masih lagi berfikiran sedemikian. Dia berjaya, dia anggap atas sebab daya usaha dia. Dia jadi alim sebab aku belajar bersungguh-sungguh, aku bercekang mata, malam tak tidur, buka kitab tu, belik buku ni, sebab tu aku jadi alim. Dia berandalkan, berlandaskan kepada daya upaya dia. Langsung dia tak masukkan unsur sifat kemahabesaran Allah. Jadi kita nak ingat bahawa Allah ada di setiap kejayaan kita. Allah ada di setiap penghidupan kita supaya dia terus kekal bersama dengan kita dalam konteks pemahaman. Macam mana sekalipun Allah itu terlampau hampir, terlampau dekat dengan kita untuk mendengar setiap permohonan dan permintaan daripada hamba-hambanya. Jadi orang pun nak semayang witir, kita berhentilah. Sebab kalau nak hurai hak sungguh-sungguh, kena macam kuliah lah, sejam setengah. Jadi kita nak bagi faham secara sederhana apakah itu di sebalik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.